Abu bersama dengan kita hari ini. Dia segak berbaju biru. Ini uniform kah? Ya, uniform saya. Kerja apa? Betulkan enjin. Mekanik. Oh, pasang-pasang kereta? Bukan, mekanik wang. Betulkan enjin wang orang. Oh, selarilah dengan program kita ni ya. Bulan Ramadan ni kan nak menyambut Syawal. Orang Melayu kita tahulah aja. Bila nak sambut raya aja, bajet terus meletup. Bagaimana? Kenapa? Itu biasa aja. Mengikut pengalaman sebagai mekanik wang, saya rasa orang kita ni terbabit dalam berbelanja banyak ni kerana macam-macam hal. Contohnya kalau kita tengok pusat membeli belah, promosinya banyak, bazar-bazar dan sebagainya. Tapi ada kalanya apa yang dipromosikan tu memang betul murah dan sebagainya. Tapi kita perlu lihat apa keperluan kita dan juga keinginan. Di samping tu pula semua sekarang dah ada credit card pula. Bila kita ada semua ni, kita berbelanja dengan cara yang tak ada list, tak ada apa. Jadi kita meletuplah bajet kita. Abang Abu! Kak Mas, Abang Abu bersama dengan kita hari ini. Dia segak berbaju biru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Abang Abu bersama dengan anda pada hari ini. Best. Selamat Hari Guru kepada semua guru-guru yang sedang Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Best. Abang Abu berjumpa. Alright, best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alright, pertama-tama kita panjatkan kesyukuran ke Allah, ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama. Abang Abu dapatlah untuk terus berada dekat live Abang Abu. Yes, seperti biasalah. Hari ini hari Jumaat, jadi kita taklah banyak apa kata orang tu nak cerita macam-macam, tapi sebaliknya kita nak just like relax sebab topik kita sudah untuk minggu ni alhamdulillah kita dah cover semalam. Jadi hari ni lebih Abang Abu nak mungkin bercerita sedikit lah mengenai pengalaman Abang Abu dalam satu benda yang saya yakin dan percaya. Benda ni satu benda yang Abang Abu buat dan juga saya nak menggalakkan ramai orang juga melakukan benda ni sebab dia mempunyai satu kebaikan yang luar biasa. InsyaAllah kita akan bincangkan benda tu sebentar lagi. Tapi apa khabar semua? Alright, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Kita nak bagi tepukan. Kita nak bagi tepukan mana tempat tepuk ni. Tu dia. Alright. Kita nak bagi tepukan kepada yang hadir. Sebab okey. Itu dia barulah sedap sikit bilang tepuk-tepuk ni. So, saya berada di Kuala Lumpur, di Star Park. Nampaknya keadaan baik sekali. Tak ada apa-apa. Macam tak nampak dia redup dan macam best. Macam relax, macam rasa sejuk pun ada. Alright, pada hari ini insyaAllah. Okey, kepada Syamir. Kita ada Syamir kat sini. Assalamualaikum Syamir. Salam AA dia cakap. Baik, kita ada Abang Azizul. Abang Azizul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Abang Azizul. Dekat mana tu? Dekat Kuala Lumpur ke? Dekat Johor ke? Sebab Abang Azizul ni dia banyak berjalan ke sana dan ke sini, insyaAllah. Alright, dan nampaknya minggu ni pelbagai aktiviti yang alhamdulillah berlangsung. Dan hari ni hari Jumaat seperti biasa, kita akan sedekahkan makan lebih kurang 100 bungkus. Alright, 100 bungkus makanan yang kita akan agihkan setiap minggu hari Jumaat dalam makan amal Abang Abu. Alright, dengan adik-beradik, makanan amal adik-beradik yang kita akan sedekahkan dekat masjid biasanya setiap minggu. Dan minggu ni seperti biasa di Johor, di Masjid Tampui Indah, tak silap. Yes, Tampui Indah. Alright, kita akan seperti biasa agihkan lebih kurang 100 makanan untuk jemaah-jemaah yang akan hadir di sana insya-Allah. Alright, sebabnya kat Kuala Lumpur kita dah belum lagi
dapat kita buat, sebab selalunya kita buat dekat Kuala Lumpur, tapi memang untuk beberapa minggu ni kita tak dapat buat, dan sehinggalah kita punya PKP ni akan tak ada lagi, dan barulah kita boleh buat. Kita juga ada apa ni, Iyad At-Taula, alright, Iyad At-Taula, terima kasih. Ni macam first time saya di KL minggu ni. Okey Abang Azizul, insyaAllah. Assalamualaikum AA Anas Anak Adam. Waalaikumsalam. Dan bagaimana dengan keadaan di tempat awak? Dan kita juga ada Asrul Rustam dan juga Hafizul 19 juga ada dekat sini, dekat IG. Saya sambil kita bersembang dekat Facebook, kita buat juga dekat IG. Nak biasakan, babe. Benda yang kita tak tahu ni kita kena buat saja. Apa orang cerita tu second, apa result yang kita dapat tu second, tapi apa yang kita buat tu menjadi satu satu tanda ataupun buat itulah dia menunjukkan satu perkembangan kita, satu benda yang dinilai. Jadi buat tu satu benda yang Abang Abu selalu buat lah. Kalau macam rasa macam benda tu saya tak geti, saya akan buat sampai saya jadi geti, dan nanti orang cakap, kau terror lah. Sebab pada permulaannya aku pun tak tahu apa benda, tapi sebab kita buat, akhirnya alhamdulillah kita boleh macam faham sangat benda tu. Itulah rahsianya tau. Banyak benda yang saya rasa dalam benda yang saya buat ni, banyak benda yang sebenarnya bukanlah satu benda yang susah, tapi satu benda yang memerlukan komitmen. Jadi itu yang sebenarnya kita nak bincangkan juga pada hari ini. Dalam kita dah belajar semua benda yang saya dah kongsi, selama 6-7 hari tu, kita cerita banyak-banyak keyakinan dan sebagainya. Tapi sebenarnya, kalau kita lihat dalam apa yang kita nak lakukan, Waalaikumsalam. Kita ada Ayu Asi juga kat sini. Waalaikumsalam Ayu, apa khabar? Dan kita juga ada Zul Apple. Assalamualaikum dan selamat pagi. Abang! Alright, bad. Dia cakap. Kita ada Kamarul Nizam juga. Assalamualaikum. Ini semua, siapa yang saya nampak dekat sini kan? Yang saya nampak ni, yang bagi salam, dan ini adalah orang-orang yang sangat-sangat pada pandangan saya, bila saya tengok nama-nama ni kan, diorang ni apa nak cakap, dia ada satu determination. Itu the word yang kita nak gunakan. Today punya power word adalah determination. So determination ni adalah satu benda yang perlu kita ada dalam kita nak mencapai sesuatu, right? So itu sebenarnya satu kekuatan yang tak ada pada orang-orang yang tak berjaya. Kalau kita tengok orang-orang yang tak berjaya ni, dia memang tak ada determination. Dia mungkin ada usaha tapi tak ada determination. Usaha dan determination adalah benda yang berbeza. Ramai orang berusaha tapi dia tak determine apa yang dia nak. Jadi sebab tu pada pandangan Abang Abu, alright, semua yang saya nampak dekat sini, Zul Apple, Kamarul, apa lagi ni? Oh, terima kasih. Hari ni hari Jumaat. Kita kena sentiasa awesome. Alright, terima kasih Zul. Dia cakap aku awesome. Alright, boss. Best. Dia cakap Nakib Hasan. Alright, itu bukan best. Best aku BEST. Ni. Ini baru betul. Best. Sebab best ni bukan aku cakap best macam tak ada benda tau. Nakib. Alright, the first best, be excited, solat today. BEST, be excited, solat today. Kedua, be excited, selawat today. Be excited, sedekah today. Dan hari ini, alright, hari Jumaat adalah hari yang memang kita perlu banyak bersedekah. Buatlah sedekah, alright. Salam Jumaat, okey, salam Jumaat, alhamdulillah. So banyak bersedekah, alright. Mula ambil peluang. Kadang-kadang peluang tu datang depan mata tapi orang tak ambil peluang tu. Dia macam nampak berat sangat. Walaupun macam Abang Abu kan, ni bukan pasal nak cerita lah, tapi Abang Abu ni ada banyak grup dan banyak program, banyak macam-macam lah aku buat ni kan. Dan salah satunya adalah memberi makan hari Jumaat, alright. Hari Jumaat memberi makan ni pada saya satu benda yang saya dah take it as something that saya nak kena buat every week. Tak kisahlah apa berlaku pun, setiap minggu saya usahakan untuk bagi something. Jadi benda ni bila saya lihat balik kan, saya punya bapa mertua saya, dia memang masa saya first kenal dia tu pun, dia memang hantar makan pada masjid setiap hari Jumaat. Dan saya perhatikan dia punya
itu saja sebenarnya memberikan dia banyak keberkatan dalam bisnes dia tau. Serius. So saya nampak that is one. Then saya tengok bapa saya dulu juga, dia memang hari Jumaat ni dia suka pergi bagi makan tau dekat dia kan bongkor-bongkor dia bawa dia letak situ. Dulu ada kedai makan saya pernah ikut bapa saya kan. Jadi di situ juga saya nampak sesuatu dan saya juga kadang-kadang pergi masjid tu saya tengok orang hantar makan dan saya dapat rasa bila saya mula melakukan benda tu banyak kebaikan yang berlaku dalam kehidupan kita, dalam bisnes kita, dalam kehidupan. Walaupun nampak macam pelbagai cabaran dan dugaan tapi saya percaya dan saya yakin bahawa apa yang kita lakukan setiap minggu tu mempunyai satu impak yang luar biasa dalam kehidupan kita, dalam perniagaan kita, dalam rezeki kita. Sebab tu saya galakkan ramai orang untuk buat benda tu. Malahan kita ada grup, grup. Dalam grup ni, setiap minggu kerja dia apa? Di rumah makan. Kau nak jadi ahli member tu kan? Boleh. So, free saja, tak ada bayaran apa-apa jadi member. Tapi tugas dia setiap minggu bagilah makan. 1 makan ke, 2 makan ke, 3 makan ke. Kalau buat benda tu, awak akan mula nampak, apa dia punya kesan dan everything. Jadi sedekah ni memainkan satu peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita ingat, kita bersedekah ni untuk orang tahu. Kita ingat orang yang bermanfaat. Sebenarnya silap. Bila kita memberi makan ni, bukan orang bermanfaat tau. Bila kita keluarkan sedekah, sebenarnya sedekah tu bukan untuk manfaat orang tau. Untuk manfaat kita. Serius. Bila lagi kau keluar, dia punya manfaat tu datang pada kita. Itu sebenarnya rahsia memberi sedekah ni. Jadi hari Jumaat ni, kan nampak Kamarul pun dah cerita benda tu macam luar biasa kesan dia. Ini bukan 1-2 orang yang saya dapat benda yang sama tapi ramai orang yang mula memberikan benda yang lebih kurang sama. Dia cakap memang lain, luar biasa, rasa lain, dia tenang, rezeki berganda. Jadi bila kita dah tahu benda tu, mengapa ada lagi yang macam kita rasa susah nak bersedekah? Alright? Jadi saya mendoakan mudah-mudahan anda yang dengar pada hari ini yang bersama dengan Abang Abu, kita ambil benda ni sebagai satu perkara yang perlu dan kita jadikan benda tu wajib untuk diri kita kan. Jadi bila kita jadikan benda tu wajib untuk diri kita, dia memang macam luar biasa. Right? Okey, anda bersih. Sedekah itulah nanti manfaat untuk kita di akhirat nanti insyaAllah. Betul Zul, dan bukan di akhirat saja. Saya rasa benda tu memang kita boleh rasa dalam dunia ni sendiri. Allah bagi benda tu dalam dunia kita juga. Jadi di hari Jumaat ni saya sangat menggalakkan walaupun RM1 lah kan. Dan terbaik kalau kita bagi dalam bentuk makan. Tu saya rasa hari Jumaat ni bila kita bersedekah, makan tu macam lagi banyak dia punya best dia lah. Sebab orang yang makan ni kan, dia memang like automatic dia akan mendoakan. Allah, Alhamdulillah kan, dia makan bismillah, dia makan, dia kenyang, semua ni kebaikan yang kita akan dapat. Jadi bolehlah kita sama-sama buat benda tu insyaAllah. Alright, sebelum saya nak teruskan kepada hari ini punya topik, apa yang mungkin ada soalan yang mungkin awak nak tanya lepas ni, ataupun saya teruskan dengan satu benda. Saya rasa mungkin saya teruskan supaya di situ mungkin ada soalan juga. Sebab bila-bila saya suruh awak tanya soalan, ramai yang macam lost nak tanya soalan. Jadi saya nak kaedah baru pula. Kaedah baru ni biar aku cakap dulu. Biar aku cakap dulu apa yang aku nak cakap, dan lepas tu kita sama-sama mungkin boleh bertanya ataupun kita soal-soal jawab dan sebagainya lah insyaAllah. So boleh macam tu Aku ni tak gerti ni IG ni kat depan. Alright, kita ada Maim 69 dan juga Balkis Najib juga ada kat sini. Alright, jadi hari ni sebenarnya apa yang Abang Abu nak, basically the whole yang kita dah bincang semalam dan sebelumnya, saya nak just take it one more step lah hari ni. Saya nak just dia macam ni. Dia bila kita nak sesuatu tu kan, bila kita nak sesuatu tu, dia ada satu benda yang ramai orang yang dia tanya tau, macam purpose kan. So purpose, big why. Ramai cakap pasal big why. Tapi pada saya big why ni dia ada pelbagai
punya apa maksud lah. Dia ada pelbagai maksud. Big why ni pada some orang adalah something yang dia nak, a result yang dia nak tau. So the big why dia adalah something yang the intended results. Dia nak something. Itu dia jadi big why dia. Tu ada satu big why. Oh, okay, Izam. Alright, Izam. Okay. Alright, ada juga dia cakap dia pakai bini dia punya IG, jadi dia nak tengok abang-abu ni lama tak tengok. Izam, you tak masuk kita punya ni lah. Kita punya The Boss, right? The Boss, kita punya The Boss tak masuk sebab hari ni dah hari keempat. Judges lain semua dah ada, dah bagi komen, dah apa. It's getting interesting dan it's getting exciting. So kalau ada masa nanti awak datanglah insya-Allah dalam kita punya program tu insya-Allah. Alright, dan apa yang abang Abu nak cerita pada hari ini adalah mengenai satu benda yang sangat-sangat penting, iaitu the purpose. Orang the big why ni pada orang some intended, benda yang dia nak capai. Alright, itu menjadi big why dia. Dan ada orang adalah dia punya nawai tu dia. Alright, niat dia tu menjadi big why dia. Dia ada satu niat dan dia letakkan niat tu sebagai big why dia. Dan juga sebab. Dia punya big why adalah sebab. Sebab ni dia ada satu big why dia. Sebab jadikan big why. Jadi bila kita tengok big why ni banyak benda lah. Banyak benda yang sebenarnya menjadi big why seseorang. Tapi pada abang Abu, pada hari ini kalau kita nak betul-betul mencapai big why yang kita sebut tadi, satu perkara yang perlu adalah determination. Apa itu determination? Determination adalah benda yang kita memang sangat nak. Dia macam determine, babe. Dia macam kalau aku dulu main bola kan, dalam masa main bola tu, alright, kita memang turun, memang kalau aku punya style kan, aku main defend aku memang tak akan nak kasih siapa pun nak pecahkan defend ni. Aku determine sangat sampai ada sometime saya main bola tu kan, aku ni defender tu, tapi kau boleh tengok aku kat satu padang, babe. Aku lari sana, aku lari sini, aku duduk. Orang sampai orang tengok goalkeeper tu tendangan, aku pergi atas, aku tanduk ke apa ke, aku lari balik. Dan bila bola datang, aku ada kat sini. Jadi bila aku tengok balik, kenapa aku boleh main macam tu? Sebab aku punya determination tau. Saya sangat determined untuk memastikan tim kita ni terselamat tau. So that is what I feel. Walaupun saya ada purpose nak menang, nak score, nak whatever, itu semua saya punya reason of my why lah, why I play. Maybe it's not the big why, tapi dalam bola tu consider big why. Tapi untuk nak kita capai big why tu, ada satu benda yang sebenarnya perlu ada pada setiap orang, iaitu determination. Sebab determination ni bermula dalam semua benda tau. Determination bukan hanya dari segi buat sahaja, tapi dari segi minda kita, pemikiran kita. Apa yang kita percaya pada benda tu. Kan, apa benda-benda yang kita percaya, benda-benda yang kita rasa benda tu penting, benda-benda yang apa aku nak cakap tu yes. Jadi pada abang Abu, determination is not just like one particular benda, tapi dia bermula daripada nawaitu kita, daripada apa yang kita fikirkan, apa yang kita cakap. Ni semua determination tau. So bila kita nak sesuatu, semua kena align. Bukan hanya buat saja, kadang-kadang cakap kita, fikiran kita, perbuatan kita, semua ni menunjukkan determination. Kadang-kadang kita duk cakap benda tu, right? Supaya kita nak bagi tahu the seluruh sel tubuh badan kita yang ini kita sedang dalam satu perjalanan dengan begitu determined, right? So determination ni yang perlu kita letakkan sekuat-kuatnya dalam kita nak mencapai apa yang kita nak. Jadi itu yang satu mungkin abang Abu nak just like kongsi sikit. Mungkin kau orang kena tanya aku soalan supaya aku dapat lebih dia bukan azam tau. Dia bukan azam. Dia determination ni bukan azam. Azam ni is like what we want. Macam tadi big why kita azam nak capai tu kan. Tapi determination is something that behind. Dia macam kan orang cakap behind the scene. Macam mana benda ni best lah. Tengok belakang dia ramai orang yang bekerja jadikan benda tu sukses. Macam satu filem contohnya.
So yang menjadikan sukses filem bukan hanya pelakon dia, the whole team behind the scene, belakang tu. Alright, sama juga dalam kita nak mencapai matlamat ataupun big why kita ni adalah determination. So determination adalah the backbone ataupun the behind the scene of a success. Kalau tengok seorang yang sukses, dia mempunyai determination di belakang tu. Determination ni lah yang saya rasa perlu dilihat kembali sama ada kita ni determine tak. Sebab tu determine aku nak cakap benda tu je lah aku nak cakap hari ni kan. It's about determination. Today's word is about determination. So how determined are you towards your goal, towards what you want to achieve, towards what you want to have in your life. So determination. So kesungguhan, yes, kesungguhan dia macam mana? Komitmen kan, komitmen, kesungguhan, determination tau. Dia macam never give up. Alright, dia memang never give up until the last blood, the last sweat. Waalaikumsalam Ahmad Amirul Husni. Alright, jadi that is what I'm trying to share. Sebab macam kat sini kita saja-saja buat benda-benda macam ni. Aku ni dekat IG ni macam first time je. Macam belum mahir lagi dalam IG nak buat live ni. Tapi kita buat saja. Alright. Jadi determination. Ini juga menunjukkan determination aku, babe. Aku ni buat benda ni walaupun aku tak peduli lah. Tapi hari ni Alhamdulillah kalau tengok dekat Facebook ni, aku dah boleh buat macam-macam dengan live. Sebab apa? Determine, babe. I determine. Dan bila saya tengok kan, bila kita determine, kita betul-betul buat benda ni, Allah dia bagi balik kita. Segala usaha yang kita buat ni kan, segala benda yang kita buat menunjukkan kesungguhan tadi, Allah akan ganti balik. That is the beauty of it. Ramai orang dia tak buat sebab faktor-faktor luar yang sebenarnya macam make them tak buat benda tu. Sebabnya dia lebih tengok apa orang tu akan cakap, apa orang ni akan cakap. Alamak. Jadi ini tak menunjukkan determination tau. Walaupun dia ada impian yang luar biasa, benda tu tak akan jadi sebab determination tak ada. Behind the scene. Alright, you can have goal, you can have this, you can have everything di front. Tapi what makes that thing success is the behind the scene. Segala-galanya behind the scene. Right? Jadi kita punya behind the scene adalah determination. Right? Everyone, kalau tengok setiap orang yang berjaya, dia ada determination, kesungguhan yang luar biasa. Alright, jadi saya nak awak just periksa balik. Memang kita semua ni ada macam-macam tau. Macam-macam kita nak capai kan. Macam-macam kita nak achieve in our life. Tapi tengok, kita ada letak tak kesungguhan kita? Kita ada member kita, ramai member. Aku malu ni. Ni apa? Siapa ni kita ada ramai kat sini. Tapi apa yang saya nak cakap yang determination yang buat orang-orang berjaya ni dia berjaya. Tak percaya, tengok dia. Tak payah tanya dia lah. Kalau tanya orang mungkin dia tak cakap. Tapi you tengok. Daripada memerhatikan seseorang tu, awak boleh tahu orang ni berjaya. Kenapa dia berjaya? Sebab dia ada determination. Right? Determination tu sangat berguna kat sini insyaAllah. Right? Kita ada siapa ni? Azim, Syamir dan juga Azim. Okey, kita ada Ayu, dia cakap, bila kita very focus on what you want, kita patut tak kisah apa-apa orang nak cakap. Yang penting niat kita betul. Saya setuju. Alright, saya setuju dengan that statement. Sebab apa ni? Bila niat kita tu dah betul, kita buat apa yang kita nak bincangkan ni kan. Niat dah betul lah. Niat dah betul. Fokus dah ada. Benda nak buat dah tahu. Planning dah ada. Tapi ada juga tak capai. Benda yang dia nak tu tak menjadi. Itu yang kita fikir balik. Sebab fokus dah ada, matlamat dah clear, semua dah ada, tapi macam mana masih tak capai lagi ni? Kenapa tak capai lagi? Jadi bila kita selidik balik, satu benda yang tak ada pada mereka yang buat benda-benda ni adalah determination. Dia tak ada kesungguhan, babe. Dia tak ada kesungguhan. Dia boleh pergi macam-macam seminar, dia pergi macam-macam workshop, dia pergi, dia dengar daripada macam-macam guru-guru yang daripada Tibet pun, guru daripada mana-mana lah. Semua guru dia boleh dengar, dia boleh duduk, dia boleh buat apa tu sama. Tapi dia masih tak dapat mencapai apa yang sebenarnya dia nak. Sebabnya dia tak ada determination. Determination menyebabkan dia benda yang dia tak tahu, dia just buat bodoh saja.
Benda yang tak jadi dia tinggalkan, dia tak improve on it, dia tak pergi tanya, dia tak pergi belajar. Orang determination ni dia akan buat, dia tak ada rasa malu untuk tanya apa yang dia nak tahu, dia perlu tahu. Dia tak malu untuk tanya apa yang sebenarnya kesilapan dia. Dia tak malu untuk nak buat dan orang ketawakan dia, dia tak malu. Right? Dia memang tak malu. Dia memang tak ada sifat macam nak malu sebab benda ni. Alright, itu yang perlu kita especially tengok kat situ. Apa Yus Rizam Yusof dia, aku ustaz. Waalaikumsalam. Lantak engkau lah Yus. Kau nak panggil ustaz ke, kau nak panggil aku, lantak engkau. Bukan aku cakap, engkau cakap. Jadi aku terima saja benda tu. Alright. So itulah yang Abang Abu nak macam just share untuk kita menilai balik. Kalau selama ni awak dah buat persiapan untuk tahun 2021 sebenarnya, adalah untuk saya nak melihat awak melihat sendiri, menilai diri kita sendiri. Right? Ada tak aku letakkan determination, kesungguhan yang padu, kesungguhan yang jati dalam benda yang aku nak? Kat situ ada jawapan. Kalau belum, maksudnya kau memang tak committed. Kau memang tak ada kesungguhan. Kau cakap saja besar. Kau cakap saja macam belagak, macam itu, ini nak buat, itu nak buat, ini. Kau cakap saja, kau tak ada kesungguhan. Sebab tu kau tak capai benda yang kau nak. Kalau kau ni ada kesungguhan, maksudnya ada determination, you tak akan cakap, babe. You akan buat dan you akan buktikan. Alright, determination. Orang yang determine yang orang nampak, dia gagal, dia buat. Dia tak pernah macam putus asa, dia tak pernah macam stop, dia tak pernah macam salahkan orang lain, dia tak macam bagi alasan, dia buat dan buat dan buat. So itulah perbezaan antara orang yang macam dapat benda tu dan orang yang tak dapat. Kalau tengok aku nak just like share benda ni. Alright, okay. Tak apa ni semalam aku contin-contin kot. Jadi ada tak soalan untuk kita? Alright. Kita sembang-sembang lah. Aku macam dah tak ada idea lagi nak cerita dengan korang. Sebab bab ni bab yang pendek tapi bab yang sangat penting. Jadi aku pun macam mana aku nak dapat idea-idea lagi kan. Alright. Maybe kita boleh ada sedikit macam perbahasan kat sini ke, debate ke. Ataupun kau nak tanya aku ke. Alright, okay, itu dia. Ayu cakap dia basically never give up. Alright. Bila kita very fokus, dia cakap kita patut tak kisah apa-apa orang nak cakap. Sebab saya nak tanya kat sini, semua ada matlamat kan? Korang ramai kat sini ada matlamat. Tapi aku nak tanya kau ni betul determined tak? Are you really determined terhadap kau punya matlamat tak? Ustaz, nak tanya adakah dengan terkesannya ekonomi negara ni boleh menyebabkan skop peluang tu lebih kecil dan kesukaran dalam memerlukan langkah baru? Tak. Sebenarnya kalau tengok kan, setiap negativity ataupun setiap benda yang sebenarnya terjadi ni membuka peluang. Dia bukan menutupkan peluang. Kan, dia menyebabkan skop peluang tu lebih besar. Bagi orang berfikir dan mengambil peluang. Orang yang tak berfikir yang bagi alasan, kan aku cakap dia macam ni. Aku tulis jugalah. Ni kau tak nampak. Dekat sini sikit. Macam ni sikit kot. Dekat atas tak nampak. Kena macam ni sikit. Macam ni sikit. Okay. Dia macam ni. Okay. Ni dengar ni untuk siapa ni, Yus Rizam okey, alright, dia macam ni. Bila peluang bila dalam keadaan ekonomi yang terkesan, alright, whatever lah, skop peluang ni akan mengecil bagi orang-orang yang ada benda. Dia ada beli. Maksudnya dia mula menyalahkan keadaan, dia mula menyalahkan ekonomi, dia mula menyalahkan benda-benda macam ni. Kalau dia dalam keadaan macam tu, memang skop dan peluang memang kecil. Alright, dia akan jadi kecil. Alright, dia macam ni. Dia menyalahkan benda tu, dia menyalahkan ekonomi, dia menyalahkan sebab inilah, COVID lah, tu lah, inilah. Yang mungkin ada kebenaran, tapi itu bukan kenyataan. Itu hanya kebenaran. Kebenaran tak mungkin jadi kenyataan. Kebenaran ni dia kebenaran, tapi itu bukan kenyataan dia.
Kan? Itu kebenaran dia. Kebenaran hari ini COVID telah mengalami semua kebenaran. Tapi itu bukan kenyataan sebab ada juga dalam musim COVID ni orang yang berjaya gila. Ada juga orang yang buat dapat idea baru. Ada juga yang buat bisnes baru. Jadi pada Abang Abu, orang-orang macam tu adalah orang yang di atas ni. Jadi orang yang selalu jadi macam ni, macam brother Yusni Nizam cakap ni, dia menjadi kecil, peluang menjadi kecil, kesukaran dalam memulakan langkah baru ni semua jadi sebab dia suka blame. Dia suka, kalau awak dalam memang sentiasa dalam blame ni awak akan tak nampak peluang. Serius, kau tak akan nampak peluang. Kau memang tak akan nampak peluang sebab otak kau ni akan disuruh mencari jawapan ataupun cuba menyalahkan semua. Sebab ni lah tak jadi, sebab ni. Jadi otak kita sibuk dengan benda-benda tu, jadi awak tak akan nampak sebenarnya peluang. Tu yang first. Kedua juga, kalau awak ada sifat excuses. Sifat excuses ni adalah sifat di mana awak memberi alasan. Awak bagi alasan, sebab ni lah kita tak boleh buat. Sebab ni lah kita tak boleh guna. Sebab ni lah itu, sebab ni lah. Kita banyak bagi sebab. Semua yang kita buat tu bersebab. Ini akan menjadikan skop dan peluang kita tu menguncup. Dia memang tak nampak peluang makin tertutup. Otak tak akan berfikir. Otak akan mencari alasan untuk membuktikan apa yang dia cakap tu betul. Akhirnya kita tak nampak peluang. Yang kita nampak susah. Memang tak boleh jadi. Kita rasa apa pun tak boleh sebab keadaan macam ni. Jadi kita lebih mengharapkan bantuan manusia daripada bantuan Allah. Kita akan minta daripada kerajaan, minta itu, minta ini, minta pada orang tu. Dan semua ni kita akan buat kerana kita punya skop pemikiran, kita skop mengenai peluang tu sudah jadi kecil disebabkan kita punya alasan kita. Itu yang kedua. Ketiga adalah sifat yang saya namakan denial. Dia tak akan setuju apa pun kita cakap. Sebenarnya kan, COVID ni kan, ada peluang lah, babe. Dia tak akan setuju. Dia tak akan setuju, dia akan dalam mood denial. Dia cakap, tak ada. Memang dalam dunia dah tak ada peluang lagi. COVID telah menghancurkan, semua ekonomi semua dah hancur, dah tak ada. Jadi, dia ada pemikiran macam ni. Kalau inilah pemikiran yang awak ada, maka awak memang tak akan nampak peluang. Tak maaf lah, awak cari peluang tak nampak. Sebab kepala otak kau ni dah tak boleh jumpa peluang. Sebab dia dah macam ditutupi oleh benda tu. Ditutupi oleh benda-benda yang macam ni. Jadi, bila benda ni dah menyelubungi kepala otak kita ni, kita memang tak akan nampak peluang. Kita memang tak akan nampak peluang dan awak tak akan nampak peluang. Alright? Okay? Tak apa, kau setuju, tak setuju, kejap lagi aku cerita. Alright? Sebab orang yang nampak peluang adalah orang yang bertanggungjawab. Okey, orang yang bertanggungjawab. Bertanggungjawab. Okey. Ini orang yang bertanggungjawab ni lah yang sebenarnya akan mula nampak peluang. Orang yang mengambil peluang ni adalah orang yang bertanggungjawab. Orang bertanggungjawab ni dia membuka minda tau. Dia nampak segala benda ni ada hikmah. Segala benda ni Allah jadikan pasti ada hikmah. Dan apakah yang aku boleh belajar daripada keadaan ini adalah orang yang bertanggungjawab. Jadi bila kita ada sifat tanggungjawab dalam minda kita, maka awak akan nampak peluang. Awak akan nampak sesuatu yang baru. Awak akan mula belajar sesuatu benda yang baru. Ini namanya yang saya cakap dalam skop tadi. Alright, engkau tak payah panggil aku ustaz lah, babe. Aku ni bukan ustaz. Engkau ni pun satu lah, babe. Ustaz, saya kurang setuju. Okey, alright. Kita tengok apa dia cakap. Saya kurang setuju. Ustaz tahu pandemik ni banyak permis yang perlu ditutup. Manakala pekerja ada yang perlu dibuang. Dan sewa tetap berjalan. Nak mula langkah baru strategi baru, kita perlu mula dengan skop bisnes betul-betul kecil. Target market juga sangat kecil, power untuk baik. Ini semua adalah orang-orang yang berfikir daripada this point of view. Alright, mereka berfikir daripada this point of view. First kali, dia bersifat denial. Dia tak mula memberi peluang untuk orang bagi dia some thoughts. Right? Dia berada di sifat denial. Right? Denial maksudnya dia tak akan menerima pandangan orang. Dia hanya ada pandangan dia. Right? Itu first. Kedua, dia akan bagi alasan. Right? Alasannya perlu ditutup, itu dan ini. Memang betul, aku dah cakap tadi. Kebenaran, itu memang kebenaran. Tapi tak semestinya kebenaran itu kenyataan. Kebenaran itu tak semungkin menjadi satu kenyataan. Alright, itu kedua. Ketiga, kita mula menyalahkan semua. Kita menyalahkan pandemik, kita menyalahkan itu dan ini. Jadi, konsep ni bermula daripada pemikiran yang datangnya daripada di sini. Jadi, skopnya mengecil, skopnya tak nampak, awak mereka tak nampak.
awak takkan nampak, awak takkan lihat dan everything. Saya tak cakap awak tak benar. Saya cakap awak benar, tapi itu bukan kenyataan dia. Itu mungkin kebenaran dia, tapi bukan kenyataan. Awak cuba fahamkan apa yang saya cakap. Jadi, bila awak mengubah, first kali awak kena bertanggungjawab, menerima. Reda, sebab kita perlu reda dengan apa yang Allah dah bagi pada kita, supaya kita membuka minda kita daripada perspektif yang berbeza. Kali ini perspektif dia adalah kita bertanggungjawab. Maksudnya apa? Okey, Allah bagi benda ni, pasti ada satu kebaikan, satu hikmah. Apa benda yang aku perlu belajar? Mungkin aku perlu tutup perniagaan aku. Aku mungkin perlu memberikan pekerja aku satu benda yang baru. Mungkin mereka perlu fikirkan satu benda yang baru. Mungkin aku kena negotiate dengan diorang. Gaji ni aku dah tak boleh bagi macam ni. Boleh tak kau orang buat benda ni? Daripada aku buangkan kau kerja, boleh tak aku bagi benda ni di mana kau buat benda ni kau dapat commission. Kau lakukan benda ni kau dapat commission. Sebab aku pun dalam keadaan benda macam tu. Dan aku sekarang ni aku tak nak. Aku tak nak buang kerja. Itu satulah pendapat. Jadi saya nak kita berfikir dia bersih. Okey, kita nak tengok sekarang. Zul pula dia cakap apa? Yes, ni persetujuan lain pula nampak You don't give up. This year memang betul-betul mencabar sebenarnya. Kita di Malaysia menghadapi krisis COVID, ekonomi politik, COVID masalah. Kan, tapi politik ni kena do something. Selagi orang-orang politik, ni saya tak tahu, tapi ini adalah pandangan daripada Zul kita. Alright, kita baca lagi. Alright, sebagai usahawan kita susah nak buat planning. Jadi memang sementara waktu ni kena buat satu yang di luar kebiasaan. Baru kita obviously memang tak boleh nak cover pun our monthly expenses, but we need do as long as boleh cover mana-mana. Alright, so itu pandangan yang berdatangnya daripada sini. So bila datangnya daripada sini, dia lebih bersikap positif, dia lebih bersikap mencari solution daripada giving giving excuse. Dia mencari solution. Okey, kat sini kita always on problem. Kita fokus on that problem. Problem itu problem datangnya daripada mindset yang ni. Tapi kalau mindset yang ni dia datangnya dengan solution. Kita lebih fokus pada solution. Apa solution yang aku boleh buat? Apa solution yang aku boleh dapat? Apa solution dalam keadaan macam ni? Jadi kita pada Abang Abu itu adalah pemikiran yang perlu kita ada at this moment. Alright? Itulah yang Abang Abu nak share tadi. Okay? So, apa yang Yusri Izzam cakap tadi memang betul, kebenaran. It's what's happening right now. Tapi saya cuma nak bagi tahu itu bukan kenyataan. Itu hanya satu kebenaran. Kebenaran yang sedang berlaku, tapi itu bukan kenyataannya. Kenyataan ni hanya Allah yang tahu. Kenyataannya Allah yang punya. Sebab tu kita ada kadar dan kadar. Kan? Kebenaran tadi, kadar yang sedang berlaku. Tapi kita ada rahsia kadar Allah, iaitu bukan benda yang kita boleh actually buat prediction. Itu yang sebenarnya kita perlu berfikir daripada konsep bertanggungjawab. Berfikir dengan konsep bertanggungjawab ni akan memberikan kita solution for problems. Alright? Itu sedikit yang mungkin kita nak just share. Banyak hari ni bagus topik yang mungkin best. Fatimah B dia cakap berfikir di luar kotak. Okay? Alright? Tapi sekarang fikiran di luar kotak ni tak akan datang bila kita dalam keadaan ni. Keadaan blame, excuse, denial. Alright, ada je alasan, ada je benda yang kita blame. Kita blame itu, blame, lepas tu kita tak boleh blame. Alright, so dia kena tanggungjawab. Apa pun masalah tanggungjawab, macam mana aku nak handle macam ni. Baru kita boleh grow. Kalau sikit tak boleh handle, benda tu you memang tak boleh grow. Minta maaf lah saya cakap. Alright, yang ni. Pandemik adalah ujian untuk kita semua. InsyaAllah always positif dan kreatif dalam mencari peluang. At this moment, kita kena mencari circle yang positif dan dia mampu boost up kita. Betul? So saya setuju at this moment apa yang perlu kita cari adalah permulaannya adalah kekuatan diri kita. Satu, kita kena juga cari macam mana kita punya keyakinan. Kita kena mula bersikap bertanggungjawab. Maksudnya Allah bagi kita untuk fikir segala benda yang ada masalah ni ada dia punya peluang dia, ada dia punya kebaikan dia, ada dia punya hikmah dia. Jadi kita lebih fokus pada apa hikmah yang ada di sebalik ni. Apa peluang yang boleh aku ciptakan dengan keadaan ni? Alright, itu sebenarnya sangat-sangat penting dan kritikal pada masa ini. Sebab tu Abang Abu nak kita ambil dari konsep bertanggungjawab. Alright, that is the most important element at this moment. Alright, always focus on the solution of whatever that happening. Apa solution yang aku boleh create from this incident or from this situation? Apa yang perlu aku
create. Alright? So, salah satu adalah creating your positive circle. Sebab dalam positive circle, dengan vibe yang positif ni, right, you akan mula enhance your positiveness. So, you akan dapat banyak benda-benda yang positif. Jadi, otak akan ke arah berfikir lebih positif. Alright? Sebab tu, permulaan adalah untuk mendapatkan circle. Saya sangat setuju dengan Kamarul Nizam. Alright, Alhamdulillah dalam adik-beradik Abang Abu, you'll find this kind of like, insyaAllah, right, insyaAllah. Sebab dalam konsep adik-beradik ni, kita memang nak benda yang positif. Kita nak memang yang bertanggungjawab. Kita tak nak blame dengan keadaan. Kita tak nak blame dengan apa pun. Kita tak nak salahkan sesiapa. Kita tak nak bagi alasan atas apa yang berlaku kepada kita. Dan kita nak menerima sesuatu yang baru. Walaupun kita ni pandai, kita ni terror, kita ni ada macam-macam degree, macam-macam tu, itu, sehebat macam mana pun, kita masih dalam keadaan terbuka untuk menerima dan belajar sesuatu yang pada ketika ini adalah benda yang perlu ada. Maksudnya sifat untuk nak belajar something ni. Kan? Walaupun kita ni hebat, terror macam mana pun, alright, kita kena belajar sesuatu yang baru dalam keadaan macam ni. Jadi itulah yang yang seharusnya pada pandangan Abang Abu kita fokuskan. Alright? So, InsyaAllah kita ada lagi Abang Jamil dia cakap, kena tumpukan pada growth mindset. Jadi kita akan sentiasa mencari solusi untuk perkara yang menyukarkan kita. Bagus, saya rasa satu pandangan yang betul, that growth mindset akan hanya datang daripada sikap bertanggungjawab. Alright? Dengan minda bertanggungjawab lah, you akan ada growth mindset. Alright? Mindset untuk terus berkembang. Sangat setuju. Dekat IG pun kalau korang ada something yang nak share saja. Kalau IG mungkin korang nak naik atas pentas pun boleh tau. Sebab aku nak kau lain sikit. Alright, kat sini. Alright, Padusi Rao dia cakap, kita kena redha dan bersyukur dulu dan bukan minda. Fikir what's next and move on. Berdoa dan mohon pertolongan Allah, tambah ilmu dan adapt to the situation. Alright, something yang quite positive. Alright, that means beredha dan bersyukur dengan apa yang berlaku, sebab pastinya ada orang yang lebih teruk daripada kita. So pasti akan ada orang yang lebih teruk daripada kita. Jadi itu memberikan kita untuk bersyukur dan redha dengan apa yang Allah bagi. Alright, dan seterusnya kita juga nak pastikan kita, dia cakap apa tadi? Berdoa. Alright, sentiasa dalam keadaan berdoa. Itu adalah satu pegangan yang sangat-sangat penting dalam keadaan ini, sebab itulah rahsia dia, itulah ubat dia, itulah kekuatan. Dalam keadaan yang macam pandemik macam ni, orang ni dia lupa benda tu. Dia akan balik kepada manusia, dia akan balik kepada macam mana aku nak minta tolong, dia minta tolong. Tapi orang yang bertanggungjawab ni, dia akan terus ke atas. Dia akan minta tolong daripada yang sebenar-benar penolong. Alright? Jadi, berdoa dan minta pertolongan Allah, tambahkan ilmu. Tapi dalam nak bertambah ilmu ni, kau jangan nak semua kau nak ambil. Alright? Kadang-kadang kita ni perlu tahu apa yang perlu kita ambil, ilmu. Ilmu ni kita kena ambil betul-betul. Dan jangan kita menyesatkan orang dengan ilmu-ilmu yang kita sendiri pun tak tahu apa benda Allah dia. Alright? Kita tak boleh nak suruh orang ambil ilmu yang kita sendiri tak tahu apa ilmu ni. Apa yang kita belajar, apa yang kita dapat. Kan? Belum dapat, kita lepas tu jangan janjikan pada orang apa yang kita sendiri tak buat. Kan? Kita sendiri tak buat, tapi kita dah cakap, oh ini kita boleh capai ni. Tak boleh. Right? So dalam mencari ilmu, kita jangan go into ilmu-ilmu yang yang menyesatkan. Okey. Bagus. Alright. Okey. Bang, perspektif boleh diubah bang, tapi hakikatnya sekarang ni nak keluar dari solusi masalah tu agak berat bagi orang-orang yang betul-betul menghadapinya. Ujian tetap dijalani walaupun bagaimanapun mental, fizikal kadang-kadang weak. Yes, betul. Perlukan solusi bagi pihak apa yang boleh bantu to start sesuatu ibarat merangkak sebelum. Betul. Alright. So, benda tu macam mana akan datang pada kita? Alright, benda tu takkan datang kat kita. Kita kena mencari. Sebab tu bila kita berada kat sini, kita akan mencari. Sebab yang akan menunjukkan kita masih Allah. Kan? Kan? Masih Allah. Hakikat ni yang akan ubah siapa? Kita ke Allah? Allah je yang boleh mengubah dengan usaha, dan kalau kita sendiri nak merubah. Kita sendiri mula mengambil tanggungjawab. Right? Saya bukan nak nak bergaduh dengan Yusri Nizam ni tau. Yusri Nizam ni member aku ke. Aku mesti tahu dia ni macam kawan aku kan. Mesti kawan. Kalau takkanlah dia nak cerita macam ni kan. Alright? Yes, memang kena start something. Sebab tu kalau tengok adik-beradik, kita start balik. Kita ada point to start. Engkau tak perlu ada duit, engkau tak perlu ada apa, tapi semangat, keyakinan pada Allah, keyakinan pada diri, dan benda yang semalam aku dah tunjuk kat sini. Alright, ini semalam ni, satu hari kau use, kau pergi dengar balik apa kita. Ni dia.
Alright, ini yang perlu. Alright, this is what we need at this moment untuk mengharungi benda tu. Sebab kita tak boleh terus berdiam diri ataupun kita mengharapkan magic berlaku untuk mengubah. Alright, mental, physical tu kena down, barulah dinamakan manusia. Kalau mental dan fizikal ni yes, mental dan fizikal ni lemah disebabkan kita ada banyak dan cara untuk kita kembali balik ada dengan bersyukur kepada Allah, mengembalikan kita punya kekuatan adalah kesyukuran kepada Allah. Alright, kita kena bersyukur, kita kena minta kepada Allah, menangis, berserah diri pada Allah dan buat. Alright, mungkin ramai yang mungkin cakap, alah Abang Abu kau cakap boleh lah. Saya cakap ni sebab saya dah lalu banyak benda dalam hidup saya. Alright, saya dah go into PKP yang teruk gila. Mungkin Yusrizan boleh dapatkan buku Abang Abu yang saya cerita pasal saya punya life. Alright, kenapa saya cakap benda-benda macam ni? Adakah saya cakap sebab saya baca kat buku ke? Saya mungkin dengar orang ke? Saya cerita benda ni? Tak, saya cerita benda ni menerusi pengalaman perjalanan hidup saya dan juga ramai orang-orang yang saya respect dan saya tahu pergolakan dalam hidup mereka, macam mana mereka mengatasi benda-benda ni. Jadi sebab tu, ini antara yang 7 yang semalam saya cerita kan, untuk kita nak menjadikan perspektif bertanggungjawab. Dan first kali dia ada lagi satu formula dia tau. First kali dia ada ABCD. Aku nak cerita juga sebab aku nak bantu ni. Alright? Bagi orang-orang yang mungkin ada ni, dia punya ni first. A B C D. Right. ABCD ni adalah satu formula. Okay, yang first kali kita kena accept, kita kena menerima. Alright. Salah satu sebab kenapa kita sentiasa dalam negativity ataupun dalam satu kelemahan mental, whatever yang seperti awak cakap tu kan. Sebenarnya, tak ada orang yang boleh bagi solusi untuk benda ni melainkan diri kita. Alright, yang first, macam mana kita nak menerima adalah kita menerima dulu, acceptance. Acceptance dengan apa yang berlaku akan mengurangkan kadar stress level dalam mental kita dan juga fizikal bila menerima. Bila kita tak menerima, itulah yang menjadi kita makin stres yang akhirnya melemahkan kita. Kan? So itu yang first, accept apa pun. Contohnya saya pegang gelas terjatuh, pecah gelas tu. Awak nak buat apa? Awak nak marah? Marah pun you like, macam mana ni, apa tak guna. You first, okay, gelas aku, ya Allah, aku dah gelas jatuh ni, dah pecah, ya Allah, aku terima. Terima dulu, sebab bila kita accept tadi kan, bila kita accept benda tu, baru kita akan go to the next level. Kita dah terima kenyataan COVID. Alright, COVID melemahkan kita, apa pun terjadi. Okay, fine, good. Sekarang, kita kena bincang. Kan, bincang ni bukan kita bincang. Okay, now dah jadi macam ni. Apa yang perlu kita buat? Apa yang kita boleh buat? Macam mana aku nak dapatkan bantuan tadi? Apa yang perlu aku bincangkan sekarang? Kat mana aku perlu? Jadi kita perlu bincang. Selagi kita tak perbincangan ni tak akan dapat kalau kita tak accept lagi. Kalau kita tak reda dengan apa yang berlaku, kita tak akan duduk untuk berbincang. Alright? Kita tak akan berbincang. Okay, itu yang kedua. Lepas dah berbincang nampak B itu berbincang. First accept, kedua bincang. Lepas bincang C ni apa? Cari penyelesaian. Sekaranglah baru kita akan cari penyelesaian. Apa yang aku ada? Apa yang aku tak ada? Apa yang aku perlu ada? Apa yang aku perlu belajar? Apa yang perlu aku buat? So kita akan cari penyelesaian, cari jalan. Kita cari jalan untuk mengatasi benda tu. Alright? Dan bila kita dah cari itu dalam kehidupan, ini dah bincang kan? Dah bincang. Lepas tu kita buat lah. Aku tengok ni, aku nak buat ni. Aku terpaksa buat benda-benda macam ni. Okay, good. Tapi itu juga mungkin tak dapat sampaikan kita dapatkan sang pendapat. Alright? Dapatkan pendapat, dapatkan bantuan, dapatkan pertolongan. Alright? Dapatkan pendapat daripada orang-orang yang mungkin dalam industri kita, daripada orang-orang dalam jabatan. Kita dapatkan pendapat diorang. Alright? Dapatkan pertolongan, bantuan dan kita minta Allah tolong kita. Kita doa banyak-banyak. Kita doa pada Allah. Dapatkan bantuan daripada pakar. Kita dapatkan pendapat diorang. Lepas tu dapatkan bantuan dan berdoa pada Allah untuk dapatkan pertolongan Allah. Jadi ini sebenarnya cara Abang Abu menyelesaikan ataupun cuba mengatasi sebarang something yang datang in front of me. First of all, I need to accept. Selagi saya tak accept, saya will into
a lot of stress. Right? Bila saya tak accept benda tu jadi stress. Sebab itulah first is accept, B, bincangkan, duduk bincang. Right? Mungkin kawan-kawan, adik-beradik, anak beranak, whatever, it's depend on what the problem, what is the issues that kita kena bincangkan, cari jalan untuk kita menyelesaikan benda tu. Bila kita bincang baru kita akan dapat some idea untuk menyelesaikan. Right? Kita cuba menyelesaikan. Mungkin kita belum juga lagi. Tapi yang seterusnya adalah kita dapatkan. Right? Kita dapatkan, akhirnya kita dapatkan panduan, dapatkan pendapat, dapatkan some idea, dapatkan bantuan, dapatkan pertolongan, dapatkan doa pada Allah, mudah-mudahan benda tu akan menyelesai ke dia punya solution. So this is basically something that I do in my life. Tengok abang apa ni? Alright, Zul apa dia cakap? Kalau ada masa beli buku Seven Habits of Highly Effective People, ya, boleh. Alright, boleh banyak boleh belajar. Alright. Dan abang Jamil cakap formula ABCD, accept, brainstorm, cari solution dan dapatkan cari solution, dapatkan pendapat ataupun bantuan and everything. This is something that you guys can follow. Jadi abang bukan kat sini untuk nak menidakkan your views and everything. Tak, saya cuba memberikan dua perspektif dalam bila kita ada masalah, alright, isu. Dua perspektif. Satu, kita boleh pergi ke perspektif yang di bawah ni, yang kita akan bagi banyak alasan bagi ni tak ada, kita akan utarakan problem. Alright. Yang kedua adalah dari perspektif dari segi bertanggungjawab, alright, di mana kita mula mengambil tanggungjawab. Alright, beli buku AA Simpan Challenge. Itu buku untuk simpan duit, bukan benda ni. Benda ni kau baca buku tu mana kau dapat benda-benda ni. Itu benda untuk buku simpan duit lah, Mamarin. Kau ni pun satu. Orang tengah duduk sibuk, tengah bincang pasal ni, kau alih-alih suruh beli buku simpan jalan. Alright. Okay. So nampaknya hari ni kita dapat sedikit sebanyak perbincangan yang saya rasa seronok. Dia memberikan perspektif yang berlainan sikit. Alright, saya tak suruh anybody dekat sini setuju dengan apa yang Abang Abu cakap. Saya tak nak awak macam, setuju ni. Tak nak. Saya nak awak question. Saya nak awak mencabar, question. Alright, every single thing ni supaya kita lebih memahami proses dia. Lebih kita faham. Saya bercakap menerusi pengalaman, perjalanan dan apa yang saya lakukan dalam menyelesaikan banyak masalah. Sampai hari ini, saya ada macam-macam masalah yang perlu saya tangani. Dan saya terpaksa menangani dari sini. Sebab saya tak ada nak menangani daripada sini. Tak boleh. Saya kena always menangani segala isu dari perspektif bertanggungjawab. Alright? So itu yang sebenarnya menjadikan awak lebih kreatif dan lebih best lah. So itulah insyaAllah untuk hari ini dapat kita berkongsi dan bersama-sama dalam 1 jam dalam ilmu wang dunia akhirat. Alright, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan sedikit panduan, sedikit motivation, sedikit semangat untuk meneruskan kehidupan dan perjalanan bisnes dan kewangan kita. InsyaAllah, Abang Abu doakan semua anda yang menghadapi isu-isu, menghadapi satu kesukaran di zaman COVID ni, right, dengan pelbagai benda yang sedang berlaku yang menyebabkan mental kita, kesihatan kita terganggu, emosi terganggu, dan saya doa pada Allah mudah-mudahan semua yang ada dalam situasi itu Allah berikan hidayah dan taufik serta pertolongannya untuk mengeluarkan mereka daripada masalah-masalah tersebut dan terus menjadi orang yang beriman, bertakwa dan terus berserah diri pada Allah. Dan mudah-mudahan apa yang berlaku ini akan mendekatkan kita lagi kepada Allah. Mudah-mudahan dengan lebih dekat pada Allah, kita akan mula memahami apa arti kehidupan. Dan bila kita faham arti kehidupan, segala benda yang berlaku ini akan menjadi satu nikmat untuk kita, insya-Allah. Right? So itu sajalah saya nak sampaikan pada anda supaya awak dapatlah sama-sama apa ni? Oh, kan tak ada duit, kena usaha cari lain pula. Cari yang betul dengan mentor yang betul. Aku bukan mentor. Kau jangan suka-suka panggil aku mentor. Kau nak panggil mentor, kau pergi panggil mentor-mentor kau tu. Aku tak nak. Aku abang saja. Mentor untuk aku adalah Nabi saja. Lain semua tak layak jadi mentor.
Jadi mentor tu Nabi kita saja. Yang lain kita boleh belajar sebagai guru dan sifu. Aku pula, aku langsung sifu pun tak boleh, guru pun tak boleh, coach pun tak boleh. Sebab aku tak belajar, Habib. Macam mana kau nak belajar dengan aku? Tapi aku ni sebagai abang, boleh bagi nasihat, boleh bagi tunjuk ajar pada kau. Alright, jadi itu sajalah. Alright, siapa lagi? Semoga Allah permudahkan urusan. Okey. Alhamdulillah, mohon semua mendoakan kekuatan bagi kita semua dan rezeki. Sekali lagi terima kasih atas perkongsian dan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah terus merahmati kita semua dan kita doakan mudah-mudahan semua umat Islam Allah akan terus memberikan pedoman, memberikan bantuan, memberikan segala kebaikan dalam apa pun yang sedang berlaku ketika ini. InsyaAllah, jadi itu saja untuk hari ini, hari Jumaat yang barakah, hari Jumaat yang mulia, hari Jumaat yang best. Alright, kita doakan anda semua terus berjaya dan berjaya. Jangan lupa, esok tak ada, kita buat Isnin sampai Jumaat saja. Ilmu Wang Dunia Akhirat Isnin sampai Jumaat sahaja. Esok saya ada program pula, 9 pagi saya ada program bersama dengan Usana Group daripada 9 hingga sampai petang. Lepas tu petang saya ada program dengan lagi satu celik wang. Jadi it's going to be like interesting, it's going to be like best. Boleh? Itu saja. Alright, jangan lupa untuk bersama dengan Abang Abu. Esok tak ada, tapi insyaAllah lah follow. Setiap malam jangan lupa untuk ikuti The Boss. Right, The Boss adalah program di mana 6 kumpulan akan bertanding dalam media sosial punya like engagement competition, dan banyak ilmu yang akan kita sama-sama raih dan kongsikan. Jadi setiap malam 8.30 jangan lupa untuk bersama dengan saya dan juga 6 tim dalam perjalanan menjadi the best team, The Boss. Alright, itu saja. Assalamualaikum. Best.